soalan kuantitatif 2. Kita cuba tengok. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buruh dan jumlah keluaran bagi sebuah firma. Okey, bilangan buruh. Nampak? Buruh itu kuantiti buruh. Orang. Okey, so pelajar boleh labelkan QL dekat sini. Okey, ataupun selain daripada QL, anda boleh labelkan L juga. Okey. Okey, sekarang Miss saya tanya, QL ataupun L label buruh. Dia adalah merujuk kepada input apa? Sebab kita ada dua jenis input. So yang ini input apa? Berubah. Okey, thank you. Okey, so ingat ini adalah input berubah. Kalau berubah itu maksudnya dia berubah. Nampak? Nampak yang ini bertambah kan? Keluaran bertambah, input kita semakin bertambah, berubahlah. Okey, so jumlah keluaran, total product TP. Okey, unit ya, sebab dia kata jumlah keluaran itu TP. Okey, so kita nampak TP kita pun semakin meningkat. Lepas itu ada dua nilai yang sama. Dua nilai yang sama itu dia adalah merujuk dia capai maksimum. Okey, satu soalan. Katakan kita tak guna sebarang buruh. Berapakah jumlah keluaran yang boleh dihasilkan? I know. Kosong. Ya, thank you. Itu adalah kosong. Okey, jadi walaupun dalam jadual dia tak tunjukkan, anda sepatutnya boleh fahamlah. Buruh kosong, jumlah keluaran kosong. Okey, so lepas anda faham jadual ini, barulah kita sambung dengan soalan yang ditanya, soalan A. Hitung keluaran sud MP bagi setiap tingkat buruh. Selain daripada MP, dia juga tanya AP. Okey, untuk soalan ini, sebenarnya kita akan sambungkanlah jadual dekat sini, tetapi Miss akan buat yang baru untuk anda ya. Okey, cuba tengok. Okey, so yang ini soalan A ya. Okey, so dalam jadual itu, okey, inilah jadual dia. Okey, dekat sini ada QL ataupun L. Lepas tu soalan dia minta anda cari MP dan kita juga ada AP. Okey, tadi buruh dekat sini tengok dia guna apa? Orang kan? So saya pun sambung. Sini akan jadi orang. Okey. Lepas itu 1 hingga 7. Kita ikut balik, kosong itu tak perlu letak sebab soalan dia mula dengan 1. 1 hingga 7. So Miss pun tulislah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah jawapan yang saya akan sediakan. Okey, sekarang Miss nak tanya rumus MP. So yang ini MP. Apakah rumus MP? Jumlah keluaran bahagi perubahan input. Yes, okay. So itulah dia. Perubahan jumlah keluaran bahagi perubahan buruh. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok jadual dia. Okay, perubahan jumlah keluaran. Okay, tengok ya. Tadi saya kata buruh kosong, jumlah keluaran kosong kan? Kita boleh tunjuk pengiraan yang ini. Kita boleh ambil 10 tolak kosong bahagi dengan 1 tolak kosong. Jadi Miss akan tulis 10 tolak kosong bahagi 1 tolak kosong. Jadi jawapan dia 10. 10 apa tu? 10 P produk. Ialah apa produk? unit. Yes, thank you. Ingat unit. Okey. Kalau TP dekat sini adalah unit. So untuk MP dan AP pun sama, kita akan letak unit juga. Okey, so dekat sini kita letak siap-siap dulu. Ini adalah unit, ini pun adalah unit. Okey, jadi tadi yang kita kira itu adalah QL yang pertama, jadi MP kita sama dengan 10. Okey, kita sambung untuk jawapan yang seterusnya. Fadli, bagi saya jawapan dia. 15. Okey, sambung. 20. 15. 10. 5. Kosong. Okey, thank you. So, itu adalah perkiraan untuk MP. Pastikan anda sediakan rumus perkiraan jawapan. Satu kali sahaja. Jawapan yang lain semua kita akan masukkan ke dalam jadual. Okey, so yang ini dia adalah satu Roman. Sekarang kita akan sambung dengan dua Roman. Di mana dia minta kita hitung
keluaran purata. So yang ini AP. So apakah rumus AP? Jumlah pengeluar bagi dengan kuantiti buruh. Okay, thank you. Jadi sekarang jumlah keluaran bahagi buruh, TP bahagi QL. So pun sama, kita tengok. Okay, TP 10 bahagi QL 1. 10 bahagi 1. Haris Raj, jawapan kamu apa ni? Semua. Sini dulu. Mana? 10. 10 apa? 10 unit. Okay. Haris Raj sambung bagi jawapan saya untuk keseluruhan dia. 12.5. Okay. 15. Okay. 15. Okay, kita sambung. 15. Sambung lagi. 14. Okay. 12,5. 12,5.5 lagi. 10.7. 10.7. Ngam-ngam point 7 ke? 71. Ya, ingat kita sentiasa bagi 2 tempat perpuluhan. Okey. Okay. Thank you Haris Raj. Untuk yang ini 10.71. Kalau anda hanya ini tak tunjuk you hanya letak 10.7 sahaja, jawapan anda dikira salah. Ingat ya, mesti bagi 2 tempat perpuluhan. Okay, so itu adalah soalan bagi A, 1 Roman dengan 2 Roman. Sekiranya anda boleh sediakan jadual ini, rumus pengiraan, jawapan rumus pengiraan 71 kali saja, you akan dapat markah yang penuh untuk bahagian A. Okay, so sekarang kita akan sambung dengan bahagian P pula. Soalan P, lakar kelok AP dan MP. So soalan ini dia fokus 2 saja, AP dengan MP. Jadi anda mulakanlah AP dengan MP saja. TP tak perlu tunjukkan. Okey, sebab soalan dia tak minta pun. Kita hanya jawab ikut kehendak soalan sahaja. Okey, walaupun dalam video itu masa Miss ajar ketiga sekali. Okey, jadi fokus 2 ini sahaja. Lakar raja ya. So saya pun sediakan paksi SY. Okey. So untuk paksi Y ini saya akan labelkan MP, ada AP. Paksi S ini saya akan labelkan QL ataupun L. Okey, kalau kita tengok jadual MP ini, pada mulanya MP tu macam mana? Meningkat. Meningkat sehingga capai? Maksimum. Kemudian dia Menurun. sehingga mencapai? Sifar. Yes, okay. So, okay, thank you Izatu. So, MP yang anda sediakan nanti pun sama, meningkat, maksimum, turun. Tapi turun itu, ingat, you hanya perlu tunjuk sampai sifar sahaja. Walaupun dalam video yang Miss ajar itu, saya tunjuk sampai negatif kan? Tapi untuk kes ini, kita tunjuk sampai sifar. Lepas tu kita berhenti. Okay? So, Miss pun tunjuklah. Okay, ingat, kita jangan terus mula dekat sini ya. Jadi, MP meningkat, sehingga capai maksimum, turun sifar, berhenti. Lepas tu labelkan, ini adalah MP. Okey, kemudian kita cuba tengok AP. Okey, tengok AP. Bentuk AP tu macam mana? Meningkat Meningkat sehingga capai, hingga capai maksimum. kemudian dia Menurun. Kita dapati bahawa nilai dia sentiasa Positif. yes, ingat AP sentiasa bernilai positif. Okay, thank you Liana. Dia tak akan capai negatif punya. So, pastikan AP yang you tunjuk itu positif. Okay, kalau you masih ingat, okay, kalau AP, hubungan dia dengan MP, kita tengok. Kita sepatutnya kita dapati bahawa kalau AP maksimum, dia akan sama dengan MP kan? Okay, cuba tengok. Meningkat sehingga capai maksimum. Ada 2 nilai yang sama kan? 15 kan? So ingat, kita akan pilih yang kedua punya. Okay? Sebab pada masa itu, dia adalah sama dengan MP. Okay? Jadi kita akan pilih yang nilai 15 ini. Okay? So sekarang kita akan sediakan kilo AP dulu. Okay? So AP naik. Ini maksimum lepas tu turun. Ingat, dia sentiasa bernilai positif punya. Okey. Lepas itu, kita cuba tengok.
Kan tadi saya kata MP dengan AP sama, maksimum tu 15 kan? Okey, so untuk raja yang anda sediakan, okey, sebab ini soalan kuantitatif, maka raja yang anda sediakan itu kita kena masukkan dotted line. Okey, so kita pun buat dotted line dia. Okey, dan ini kita akan terus labelkan 15. Okey, kemudian bawah sini pun sama, kita buat dotted line ke bawah. Okey, yang ini dia adalah QL. QL dekat sini sebenarnya berapa? Cuba tengok jadual masing-masing. Okey, kalau tengok sini ya, nilai yang kita perlu tulis pada raja kita. Berapa nilai yang kita kena masukkan? Saya rasa 4. You pun rasa 4. Okey, tak apa. Okey, sekali lagi saya bagi tahu, kalau ikut jadual memang kita letak 4. Tetapi, you perlu tahu, macam mana kita dapat 15 ini? Okey, sebab kita guna TP, kita guna 60, okey, tolak 45, lepas tu bahagi 4 tolak 3 kan? So, bermaksud dekat sini ada bezanya. Jadi, maksudnya dia adalah tunjuk di antara 3 hingga 4. Bermaksud yang ini macam mana kita dapat di antara 3 dengan 4. So, dengan reti kata lain, nilai dekat sini sebenarnya dia adalah 3.5. Saya ulang, dia sebenarnya adalah 3.5. So, cara yang pelajar tulis dekat sini, mungkin anda boleh letak sini 3, sini 4. Yang menuju 3.5. Ataupun kalau katakan you tak suka cara ini, you boleh terus tunjuk dekat sini. 3.5. Pun boleh juga. Okey, saya bagi tahu ada 2 pilihan. Sama ada letak 3, 4 macam ini ataupun sini terus letak 3.5. Okey, so sekarang kita tengok lagi satu. Tadi ini titik maksimum AP kan? Sekarang kita tunjuk titik maksimum MP pula. MP, cuba tengok. Maksimum dia. Sarah, bagi tahu saya maksimum MP tu berapa? 20. Okey, so sekarang kita fokus ini 20. Okey, kita pun terus letak sini, kita buat dotted line. Ini 20. Okey, kemudian sambung ke bawah. Okey. Persila bagi tahu Miss, nilai dekat sini sepatutnya berapa? Okey, kita tengok jadual kita ya. So, which mean yang ini, macam mana dapat 20? Tengok bye-bye. Okey, so sekarang, Suhaila bagi tahu saya, nilai tu berapa? 2.5. Yes, 2.5. So, bermaksud dia adalah di antara 2 hingga 3. So, jawapan anda dekat sini sepatutnya 2.5. Ataupun you boleh tulis di sini 2. Okey, kalau you tak suka, you boleh guna yang ini. So, sini 2.5. Sekali lagi saya ulang, anda boleh guna cara yang atas sini, tulis nombor pula punya. Okey, ataupun kalau you tak suka, you boleh guna yang ini. Ada tempat perpuluhan punya. Pilih salah satu sahaja. It is up to you. You nak guna mana satu. Okay. So, itu adalah untuk soalan B. Okay. Kita sambung soalan C. Pada output berapa kan? So, tengok baik-baik ya. Soalan dia tanya pasal output. Okay. Berapa kan nilai MP bersamaan dengan AP? Okay. Tengok jadual dia. MP bersamaan dengan AP. Ini sama kan? Okay. So, berapa jawapan dia? 60 unit. 60 unit. Yes, very good. Ada pelajar tertanya-tanya, Miss, kenapa bukan 4 lah? Tengok, 4 ini merujuk QL. Dan soalan dia kata dia nak output. Output itu merujuk TP. So, 4 buruh itu, masa itu TP kita adalah 60 unit. Okay, so you punya jawapan, you sepatutnya tulis macam ini. Okay, so you tulis C. Satu Roman. Okay, kita tengok. MP bersamaan dengan AP. So, kita pun tulis lah. Apabila MP sama dengan AP, lepas tu comma, bagi tahu. Dia kata apa? Output. So, output kita tadi sudah kata 60 unit kan? Okay. Iaitu
pada output 60 unit. Barulah tepat jawapan dia. Okey, sambung dua Roman. Okey, dua Roman dia tanya apa? MP maximum. Okey, tengok ya. MP maximum. Juga sama. Berapakah jawapannya? Wadina? 45 unit. 45 unit. Okey, kita tengok jawapan dia betul ke tidak. So, kalau MP maksimum, masa itu QL kita 3. Tapi kita bukan nak tengok QL. Kita nak tengok TP. Iaitu 45 unit. Ya, so jawapan kita 45 unit. So, pelajar pun sepatutnya tulislah. Yang ini, apabila MP. Kan dia soalan dia kita salin balik saja. Apabila MP maksimum. So tulislah. Apabila MP maksimum. So bagi tahu output dia. Iaitu pada output 45 unit. Itulah cara kita nak tulis jawapan dia. Okey. Okey, seterusnya kita sambung soalan D. Pada unit buruh berapakah hukum pulangan sud berkurangan bermula? Okey, tengok soalan ini baik-baik ya. Okey, dia ada perkataan sud. Okey. Untuk maklumat anda, kalau soalan dia hanya tanya hukum pulangan berkurangan, ada berapa jenis hukum pulangan berkurangan? Ada 3. Iaitu Pulangan sud bertambah, lagi pulangan sud berkurang, lagi satu. pulangan sud negatif. Okey, thank you. Okey. So dekat sini kita nampak kalau hukum pulangan berkurangan dia ada pulangan sud bertambah, pulangan sud berkurang dengan pulangan sud negatif. Tetapi sekarang soalan ini dia tanya apa? Hukum pulangan sud berkurangan. Nampak? Yang ini. So bermaksud ada perkataan sud ini menunjukkan bahawa dia sebenarnya tanya pasal sud berkurang ini. Dia tanya bila dia bermula. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok jadual dia juga. Pulangan sud. Sudah kata sud kan? Okey, jadi saya nak tanya. Kita nak tengok TP ke? MP ke? Ataupun AP? Tano? Ya, Miss. Pulangan sud. Kita nak tengok TP, MP ataupun AP? TP. 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 Bahasa panggil apa? Bukan AP. AP. Kalau AP, bahasa Melayu panggil apa? Keluaran Keluaran apa? purata. Keluaran purata. Okey. Yang ini bahasa panggil apa? MP. Hmm. Keluaran MP. sud. Jadi? MP. Ya, anda sepatutnya fokus MP. Sebab sudah bagi tahu M ini iaitu marginal kan? Iaitu sud. So that's why hukum pulangan sud yang ini yang kita fokus kita akan kaji pasal MP. Tengok ada nama yang sama punya. Okey. Dan sekarang dia tanya pulangan sud berkurang. So tengok bila MP itu mula turun. So dari 10 ke 15 meningkat kan? 15 ke 20 meningkat. Lepas tu 20 ke 15, dia sudah menurun dah. Jadi sekarang soalan dia, pada unit buruh berapakah hukum pulangan sud berkurangan bermula? 3.5. 3.5, okey. So sekarang saya nak bagi tahu, sekiranya anda dengan jawab soalan yang macam ini, tampukannya pada jadual, jawapan kamu kena ada nombor bulat dan tak boleh dalam tempat perpuluhan. Okey, so sekarang you boleh nampak kalau hukum pulangan sud berkurangan ini, dia menurun. Tadi dari 10 ke 15 dia meningkat, dari 15 ke 20 dia masih meningkat. Tetapi once dari 20 ke 15, tengok dia sudah turun dah. So bermaksud kita akan kata dia mula turun.
pada unit buru yang ketiga. Okey, jadi untuk jawab soalan ini, soalan dia, okey, you bagi tahu. Hukum pulangan sub berkurangan bermula. Sebab soalan dia, cuba tengok, kan dia tanya bermula kan? Jadi kita ukur balik soalan ini. Hukum pulangan sub berkurangan bermula. Bermula pada unit buru yang ketiga. Okey, pastikan you ada tulisan ini. Unit buru ketiga. Okey, yang ketiga ini, ingatlah, kita kena rujuk maklumat yang ada pada jadual. Jadual itu maksudnya yang sebelah sini. Semua kita pakai nombor bulan. Dan hanya untuk raja sahaja kita akan guna yang perpuluhan punya. Itu cara nak tunjukkan. Kalau nak jawab soalan, ingat guna nombor bulan. Okey, setakat ini. Untuk soalan 2 ini, saya nak go through seorang-seorang. Tengok siapa yang ada masalah. Miss, Ya. yang soalan A tu kan? Soalan A sekejap ya. Yang ini ke? Kalau dalam exam kita kena gabung dengan jadual yang dia dah bagi kat atas ke buat yang lain? Okey. Kalau katakan you terus gabungkan dekat sini, soalan itu, okey. Sini memang tak boleh gabungkan lah sebab ini soalan dia. Kalau katakan you nak buat, you buat QL, MP, AP. Kalau katakan you nak tambah lagi satu kolom untuk TP, untuk unit punya pun boleh, tak ada masalah. Okey ke, Ainu? You tak boleh kata, soalan sini ada, saya terus tambah dekat sini. Yalah, you boleh buat. Tapi kalau masa pressure you, takkan you nak hantar soalan itu kan? Memang you kena buat jadual yang baru. Betul tak, Ainu? Okey, so cara dia, 3 ini yang wajib. TP itu kalau you nak, you boleh tambah. Okey, ada lagi satu yang Miss nak mention. Kalau katakan dalam jadual, you hanya sediakan MP dengan AP, you tak sediakan QL ini, memang jawapan sini semua salah. Saya ulang, sekiranya anda hanya sediakan MP dengan AP untuk jadual ini dan sebelah QL sini tak ada, maksudnya tak ada 1, 2, 3, 4 hingga 7 ini, jadual ini jawapan kamu kira semua salah. Ini sangat penting, pastikan ada QL. Okey? Miss, Ya, yang soalan C tu soalan C. Okey, kejap ya. Yang ini, okey? nak output memang kena tengok kat TP je. Ya, sebab sekarang you cuba tengok, dia soalan dia minta output. Output itu, kan kita kata TP itu jumlah keluaran. Total product. Okey, jumlah keluaran. Kalau dalam keluaran, kan dia merujuk kepada output kan? Sebab soalan dia sudah jelas dia nak output. Kalau katakan soalan dia dekat sini, dia minta pada unit buruh berapa? Unit buruh itu, kalau dia tunjuk yang ini, barulah anda kaitkan dengan QL. Tapi disebabkan output, jadi kena rujuk TP. Okey ke? Okay, thank you, Miss. So, boleh live meeting. Kita jumpa lagi. Okay, bye-bye. Miss, Okay, Miss. Thank you, Miss. Okay.